seorang pun dia lepas dalam keadaan baik. Dia ada kata melepaskan daripada sudut tanggungjawab tu. Ya, penyerahan tu. Itu yang sebenarnya. Sebab tu dalam bahasa mudah ni kita bukan melihat pada hukum. Kita kena faham dulu daripada apa yang sebenarnya yang dimaksudkan daripada agama tu pada setiap perkara. Baru kita boleh nampak, oh ini sebenarnya, dan apa nanti kita akan tengok apa saja yang boleh merosakkan daripada sudut tujuan tu, maka tu kita akan katakan diharam. Suasana yang berlaku adalah suasana kerana faktor, tetapi yang merosakkan itu adalah sesuatu yang pada ketika tujuan yang ditetapkan oleh agama tu jadi rosak. Yang itu sebenarnya kita kena faham betul. Selama mana, cakap mudahnya ialah selama mana kita boleh pertahankan yang dimaksudkan oleh agama, maka itu diberkati, diredai. Bertentangan, maka itulah dimurkai, dan itu juga dia akan kita akan tolak perkara tersebut. Baik. Okey, seterusnya. Dua ni yang dijunjung oleh agama. Dua ni je. Maqasid syariah ni dua je. Jalbul masalih dan darbul mafasid. Untuk tarik yang namanya maslahah satu, dan satu lagi untuk nolak mafsadah. Dua ni saja dalam hidup manusia, dan inilah pun yang kita nak dari dalam hidup kita. Kita cuma nak, bila kata maslahah ni benda-benda yang baik-baik, benda yang menyeronokkan, mafsadah ni benda yang rosak, benda tak elok dan sebagainya, semua kita tak nak. Itu adalah jiwa manusia pada hakikatnya yang Allah letak pada kita manusia dalam semua perkara, dalam semua keadaan. Kita nak kaya, tak ada siapa yang nak miskin. Ada sendiri nak miskin? Tak ada kan? Tak gaya korang ni kan? Itu bahasa mudah dia kan? Tak ada siapa pun yang nak susah, semua nak senang. Itulah jiwa manusia. Yang orang minta maaf cakap, kita maaf cakap, walaupun ianya tak betul, tapi itulah pun antara yang tersirat. Orang ambil rasuah pasal apa? Sebab dia yakin cepat kaya. Pasal pada dia itulah antara jalan untuk senang. Itulah sifat manusia. Cuma tapak kita bergerak adalah melalui wahyu. Itu pada asasnya. Jadi nak kata lain, yang orang buat apa pun yang manusia buat, lazimnya di hujung cerita dua je. Aku tak nak susah, aku nak senang. Dan inilah agama yang Tuhan letak pada jiwa-jiwa manusia. Dia kata manusia tu masuk sekali dengan kata yang bukan Islam, termasuklah dalam konteks ni. Dan ini yang mesti dipertahankanlah dalam banyak keadaan. Apa saja yang boleh membawa kepada mafsadah, pada ketika itu kita kena tolak, kita kena buang. Sebab kaedah kita ad-dararu yuzal, kemudaratan mesti dihilangkan. Kita kata macam tu. Kita tak boleh kekalkan kemudaratan, dan sebagainya, tak boleh. Kullu ma yuaddi ilal haram fa huwa haram. Apa saja yang boleh bawa pada perkara haram, dia tetap juga sebagai haram. Secara langsung. Baik. Okey. Dua perkara saja. Asas maqasid ni saja sebenarnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini asas untuk perbincangan berkaitan dengan maqasid syariah. Kita ambil gambar besar dulu, seperti mana saya beritahu tadi. Nanti baru masuk bab kahwin. Baik. Okey. Maslahah. Maslahah ni apa sebenarnya? Masalah. Masalah Maslahah ni apa? Secara umum. Kesulitan. Maslahah. Kebaikan. Kebaikan, manfaat secara langsung. Cuma okey, kalau ikut Imam Asy-Syatibi, ini saya petik dalam kitab Al-Muwafaqat. Kalau ikut pada Imam Asy-Syatibi, maslahah ni dia terbagi pada tiga. Dibagi pada tiga. Satu, maslahah mu'tabarah. Maslahah mu'tabarah ni adalah, kalau secara mudah, maslahah mu'tabarah ni ialah maslahah atau kebaikan yang telah dijamin dan tersebut dalam dalil. Nas tu sendiri sebut. Nas tu sendiri sebut. Katakanlah macam kita nak puasa ni kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi maslahah kat belakang tu sebenarnya adalah untuk ketakwaan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk benda untuk tathhir dan juga untuk tazkiyah, untuk sucikan hati, sucikan harta. Jadi itu secara mudah, sebab dia ada syarat-syarat, saya tak mahu masuk dalam itu. Secara mudahnya muktabarah ni yang disebut dan tersebut dalam nas ataupun dalam dalil. Benda tu dah masuk terus dah. Diiktibar. Maksudnya kita katakan terus saja kita dapat faham. Baik, satu. Maslahah mulghah ni, maslahah ataupun kata kebaikan, kebaikan ataupun manfaat yang mana
dilihat kepada keadaan semasa. Dilihat kepada keadaan semasa, walaupun pada dasarnya dah ada ketentuan. Dah ada ketentuan daripada sudut hukum. Dah ada hukum, dah ada dah. Apa yang sepatut kena buat, kalau penaltinya apa dan sebagainya. Tetapi bagi katakanlah qadi mungkin, kalau katakan macam ustazah kata dengan ustaz, bila tengok pada keadaan tu, aku tengok engkau ni lain. Kau punya hukum ni bukan pada nombor satu. Contoh, katakanlah kalau kita tengok, kita ambil secara mudah, kita maksud bagi contoh, suami isteri sengaja setubuh siang Ramadan. Susunan dia apa? Puasa 2 bulan. Susunan dia. Susunan dia. Apa? Pertama sekali apa? Susunan, hukuman yang telah ada, yang disebutkan. Kodok. Bebaskan hamba dulu. Bebaskan hamba saya dulu. Baru datang puasa 2 bulan. Syahrain mutatabi'ain. Kemudian baru datang Bagi makan. Beri makan 40 orang. Siting 60. Baik, okey. Susunan tu dah ada. Tapi berlaku dalam sirah Islam, bila melihat kepada ada seorang pembesar, orang kaya lah, cakap mudah kan, suami orang kaya lah, dia ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan, maksudnya kita katakan bahasa mudahnya setubuh siang hari. Jadi bila berlaku sedemikian, qadi pada ketika tu kalau ikut pada penalti mudah. Sebab apa? Dia mampu. Dia orang kaya. Pakai kredit kad settle. Kalau sekarang lah kan. Tak ada masalah. Jadi daripada sudut agama, untuk agama dia tak cantik. Sebab dia seolah macam mempermainkan agama dan juga dengan Allah tu tak bagus. Jadi qadi pada ketika tu terus lompat nombor 2. Puasa. Supaya apa? Tujuannya tadi tu adalah supaya agama dia tadi tu dapat dipelihara. Jadi macam tu juga kalau kita tengok satu-satu kes, tak kisahlah apa benda kes ke, kalau mungkin ada budak-budak ke orang luar tanya, kalau katakan sumpah kafaratul aiman tadi tu apa benda. Tuan-tuan tak boleh tengok semata-mata kepada persoalan susunan tu, susun atur tu. Dia tak boleh tengok kat situ semata-mata. Kadang-kadang sebab tu disebutkan, Imam Syatibi kata mulgha. Ada waktu sesuatu kita kena ketepikan dia. Sebab kita tengok pada case by case basis. Tengok orang. Tengok orang tu. Sebab tu kita kata Nabi SAW dia sebagai muallim dan juga muaddib yang agung. Sebab banyak keadaan Nabi, bila kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam banyak keadaannya Nabi kita tengok dia macam, kita bicara mudah lah, bila ada sahabat, katakanlah sahabat tanya ayul amali afdal, apa antara amal-amalan Islam ni afdal? Ada hadis Nabi jawab, Nabi kata kat situ al-jihadu fi sabilillah. Katakanlah B tanya soalan yang sama, apa amalan yang baik dalam agama Islam? As-salatu ala niqatiha atau kama qala. Baik. Kemudian ada yang kata birrul walidain dan sebagainya. Nah, soalan mudah. Adakah Nabi tak konsisten? Tak kan? Sebab Nabi tengok orang. Terus mudah dia antara lain. Sebab Nabi tackle pada orang tu. Nabi bukan tak konsisten. Soalan tetap sama. Tapi bahasa mudah untuk tackle masalah. So antara masalah mulgha, antaranya ialah apabila kita melihat ada kebaikan ataupun masalah yang lebih mesti kita utamakan dulu. Macam kita lah tuan kadang-kadang kita kadang-kadang kita dengan anak-anak kita kan. Mungkin ada anak-anak kita tadi tu adalah sebahagian tadi tu memang betul-betul mutiah. Betul-betul mutiah. Betul-betul taat. Tak ada masalah. Cakap sikit, tak cakap pun dia berhenti nak buat apa benda yang sepatutnya. Ada sebahagian tu boleh tahan terkejal dia. Kan? Puas cakap. Jadi takkan sama cara kita dengan orang yang betul-betul taat dengan orang yang ada culas-culas. Tak mungkin lah dari segi hukuman kan. Tak boleh lah. Mungkin ada perkeliling, datang daripada pejabat agama ke, datang daripada kementerian ke, jabatan pendidikan ke dan sebagainya. Semua sekolah sekian. Kadang saya yakin juga bila tengok benda ni, kita dah okey apa pula dia cakap macam ni kan. Itu perkeliling. Kita kena faham. Tapi dari segi execution, pelaksanaan kemungkinannya berbeza. Mungkin pengetua ke guru besar telefon balik. Itu kita orang dah settle lah benda-benda, takkan kami kena tak, ini sebenarnya pelak. Itu jawapan.
Jadi ada kemungkinan bila dalam kita tengok satu-satu soalan agama, bila ada masalah dengan pasangan-pasangan dan sebagainya, kita terpaksa tengok case by case. Kita tak boleh macam katakanlah A dulu ada similarity, ada persamaan, kita pun ambil hukum A letak pada B. Dia tak boleh. Sebab yang nak dipertahankan bukan hukum. Yang nak dipertahankan tu adalah maslahah tu. Aku dah selesa. Orang luar tak dengar Ustaz. Orang luar tak Tak tahu. apa, ini semua dah alim-alim, tak apa sama apa. Ini dah semua pun alim-alim, ini saja Alim-alim, cerita. ya. Okey baik, tak usah. Okey baik. Jadi itu murah tengok pada kes tertentu dan sebagainya. Tapi lazimnya murah ni pun dalil dah ada, nas pun dah ada. Cuma pelaksanaan tu kita melihat kepada keadaan. Baik. Masalah mursalah, Imam Syatibi maksudkan di sini ialah sesuatu maslahah kebaikan yang lazimnya dalil tak ada. Dalil tak ada. Dalil tak ada, tetapi semacam ada tuntutan untuk dibuat satu-satu perkara kerana maslahah yang ada. Dalil tak ada, tapi pada ketika itu dilihat semacam ada tuntutan ataupun ada kebaikan kalau dibuat, dia memberikan kebaikan yang baik kepada manusia secara umum. Baik, jadi dalam konteks ni secara mudah lah. Contoh macam dalam konteks perkahwinan kita yang kita tetapkan, pasangan yang hendak berkahwin kena saring apa tu? HIV. Ujian HIV. Thalassemia. Itu tak dalil pun sebenarnya. Tapi antara yang kita kena faham, apa antara yang kita nak pertahankan daripada perkahwinan, antaranya adalah perkahwinan tadi tu suci, tak ada kata membawa kepada penyakit dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak seolah-olahnya ialah kita letak satu sistem terlebih dahulu di hadapan supaya kita dapat mencegah sesuatu keburukan yang mungkin boleh berlaku lebih besar.